terus sampai habis, sampai awak tutup laptop awak, komputer awak, stop lah. Selagi awak tak tutup komputer apa semua, dia okey. Yang bawah tu, itu adalah apa? Inilah cycle FDE cycle. Okey, start daripada ingatan utama. Okey, ni ada dia punya unit pemrosesan pusat. Dalam unit pemrosesan pusat ataupun CPU, dalam ni ada cycle dia. Okey, ni awak kena hafal. Okey, fetch. Apa tugas dia? Kawalan memberikan isyarat supaya pemproses apa? Mencapai data dari arahan dari mana? Cuba tengok dia ambil arahan daripada mana? Ingatan utama. Daripada ingatan utama ataupun RAM. Dan disimpan dalam? Kalau tulis RAM boleh je kan cikgu? Boleh. Tapi huruf besar semualah RAM. Kalau buat RAM huruf kecil salah. Okey, dan disimpan dalam mana? Daftar. Okey, decode. Apa tugas dia? Unit kawalan menyahkut ke atas tu ada menyahkut. Okey, ataupun kita menterjemah pun kita terima. Arahan bagi menentukan jenis operasi yang akan dilaksanakan oleh ALU. Execute, laksana. Apa? Laksana. Arithmetic Logic Unit ataupun ALU bertugas untuk Operasi aritmetik. melaksanakan operasi aritmetik. Okey, betul. Melaksanakan operasi aritmetik. Aritmetik. Okey, apa operasi aritmetik tu? Tambah, tolak, darab, bahagi, itu operasi aritmetik. Dan perbandingan logik. Okey, sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan mengembalikan keputusan yang kita terjemah tadi ke mana? Kita ambil daripada ingatan utama, lepas tu kita proses, lepas tu kita nak bagi kat siapa balik? Kita nak bagi kepada siapa balik? Ke mana kita nak bagi? Kita ambil daripada ingatan utama, kita nak hantar ke mana balik dah bila dah siap? Arahan. Ke mana? Siapa nak cuba? Siapa tak buka? Nurul Izzati. Tak buka kamera ni kenalah. Cepat. Kita ambil data apa semua yang Nurul Izzati. Okey. Ya. Apa jawapan yang itu? Daftar. Daftar kena nak simpan. Tengok gambar rajah tu pun. Dia pergi dekat unit kawalan ke cikgu? Dia proses di unit kawalan. Okey. Kat mana? Bila dia siap semua, dia campur, dia execute, dia siap semua, dia nak bagi balik benda yang dia siap tu ke mana? RAM. RAM balik. Anak panah dia dia hantar ke unit kawalan. Dia terima daripada unit pemrosesan pusat ataupun CPU. So sini ingatkan pertama. So jelas. Dia suruh biasanya okey, muka surat 8. Menerangkan konsep seni bina komputer monumen unit kawalan ALU arithmetic logic. Okey, clock. Okey, kita ada bas alamat, bas data. Okey, ini dia punya raja secara ringkas. Okey, unit yang ni dah kita dah belajar minggu lepas tak ya? Okey, yang atas tu ringkas, yang terperinci tu gambar raja bawah. Unit kawalan. Okey, siapa nak cuba? Nurul Ayu Wahida. Okey. Unit kawalan memberikan isyarat supaya pemproses mengawal ke? Mula-mula sekali kita buat apa? Menerima. Ayat menerima tu macam dah betul tapi dalam kitaran ni tak sesuai. Apa? Menjana. Tak sesuai. Mencapai lah fetch. Mula-mula sekali dia kena capai dulu. Menerima tu lebih kurang sama tapi dalam konsep cycle tak sesuai untuk menerima. Okey, mencapai data dan arahan dari mana? Dari RAM. RAM ataupun ingatan utama. Tengok apa-apa jadi pun semua daripada ingatan utama dia capai. Dan disimpan dalam, pada capai tu disimpan kat mana? Sebelum ni dia tadi je baru cakap. Okay, Aina Zainuddin. Aina. Kat CPU cikgu. Unit kawalan ke?
CPU tu, okey, dalam CPU tu ada unit kawalan, ada LAU, ada daftar. Okey. Antara tiga tu, ALU, daftar dengan apa satu lagi? Unit kawalan. Okey. Kita simpan arahan tadi kat mana? Daftar. Kat daftar. Daftar. Aina baru masuk ke? ALU. Okey. Sama juga, dia ulang balik ni apa? Arithmetic logic bertugas untuk apa? Melaksanakan operasi Melaksanakan operasi aritmetik. Okey, tambah tolak, okey, perbandingan dan mengembalikan keputusan kepada diambil dari ingatan utama. Dibagi balik kepada ingatan ingatan utama. Okey. Register ataupun daftar. Inilah daftar tugas dia menyimpan. Okey. Komponen yang digunakan bagi menyimpan, dia nak simpan apa? Data. Capai daripada lepas kita capai arahan ataupun data daripada unit kawalan, daripada ingatan utama. Okey, lepas tu kita simpan. Kita simpan apa? Simpan apa? Aiman? Data dan arahan. Data dan arahan. Sebab apa? Sebab kita ambil daripada ingatan utama tu data dan arahan. Jadi bisa dah kita simpan data arahan. Data dan arahan yang dicapai dari ingatan utama sebelum dihantar ke ALU dan diproses dan menyimpan hasil pemprosesan sementara sebelum dihantar ke RAM. Ingatan utama. Ya, pandai. RAM ataupun ingatan utama. Ingat ni kalau nak tulis RAM kena buat huruf besar. Okey. Ini pun kita dah minggu lepas je hari apa? Rabu. Okey. Apa tugas PC, program counter? Memegang alamat ingatan utama pada peringkat awal. Okey, pandai Parwisha. Memegang alamat ingatan utama pada peringkat awal. Memegang alamat ingatan utama pada peringkat awal. Pada peringkat awal proses sekitaran. Semula-mula sekali lah pegang dulu alamat. Okey, ACC, accumulator. Menyimpan data yang Okey, siapa cakap? menyimpan Okey, data sampai sini. yang menyimpan data yang menjadi input dan output semasa operasi ALU. Okey, pandai. Menyimpan data yang menjadi input dan output semasa operasi ALU. Okey, menyimpan data. I/O tu input output satu dah I/O. Okey. Umi Irdina, apa tugas ataupun apa kegunaan memory address register? Saya takut ada yang tidur lagi ni, buka-buka tidur. Okey, Nani. Nani ada ke Nani? Ada cikgu. Okey, boleh jawab? Boleh. Okey, apa? Jawapannya untuk memegang alamat lokasi maklumat di dalam ingatan utama. Okey, good, pandai. Okey, memegang lokasi maklumat. Okey, kalau PC dia pegang alamat, ni dia memegang lokasi. Okey. Kita pergi ke MDR, Memory Data Register. Nah, Anina nak cuba? Anina, MDR. Ya cikgu, Okey, apa kegunaan MDR? memegang data dan arahan yang dibaca dari ingatan atau akan ditulis ke ingatan. Okey, good. Memegang data dan arahan yang dibaca dari ingatan atau yang akan ditulis ke ingatan. Okey, memegang data. Okey, kalau ACC dia simpan, ini memegang. Abu kan? Nampak gambar tu kan? Lain saya pun hari ni tintong sikit. Okey, dari ingatan utama atau yang akan ditulis ke ingatan. Okey, IR ataupun instruction register. Mengandungi arahan terkini yang akan dilaksanakan. Mengandungi arahan terkini yang akan dilaksanakan. Mengandungi arahan terkini yang akan dilaksanakan. Okey, semua dapat? Okey, yang ini register ni, fungsi-fungsi register ada PC, ACC, MDR, IR. Ini awak kena tahu. Kadang-kadang dia bagi dia bagi 3 benda. Okey, PC, ACC, MAR. Okey, kata ACC tu dia letak X. Okey, lepas tu dia bagi kegunaan dia. X tu apa? Ataupun dia kata okey, apa kegunaan ACC? Macam tu. Ini biasanya dalam bahagian A.
Kalau bahagian B kebanyakan kalau soalan macam ni yang saya perasan tu kitaran dia tu. Macam mana proses dia tu, dia suruh awak terangkan. Terangkanlah. Awak teranglah untuk dapat 10 markah. Terang sampai apa yang faham. Okay, next. Terusnya. Kenapa tiba-tiba lain? Okay, clock. Jam, sistem jam. Okay, jam merupakan satu peranti chip dalam pemproses yang menjana denyutan elektronik pada kadar yang ditetapkan bagi apa? Menyeragamkan semua operasi. Okey, menyeragamkan semua operasi. Menyeragamkan semua operasi. Ya Allah, kelap lain. Semua operasi komputer. Okey, kelajuan jam menentukan, kita dah belajar itu. Kalau nak beli komputer, kita kena tengok apa speed dia. So, kelajuan jam menentukan Kitaran sana. okey, kelajuan jam menentukan kelajuan sesuatu pemproses. Semakin tinggi dia punya kelajuan jam, semakin lajulah pemproses tu. Macam awak nak beli yang tengok berapa dia punya kelajuan. Biasanya dalam hertz, unit hertz tu adalah kelajuan lah, sebab dia hertz ni untuk unit bagi jam, clock. Jadi kalau nak beli komputer, okey, disebabkan kelajuan jam menentukan kelajuan sesuatu pemproses. Okey. Jadi kalau nak beli laptop, awak tengoklah yang ada hertz ni, okey, lagi tinggi, lagi lajulah dan lagi mahal. Okey. Unit yang digunakan ialah hertz. H huruf besar ERTZ ataupun simbol dia H, Z kecil. Kalau kelabu lah, tak best sedap. Okey. 1.6 GHz Hertz bersamaan dengan berapa kitaran sesaat? Gigahertz 10 kuasa berapa? Awak salin ni. Okey, kita paling kecil sekali kita bermula dengan kilo. K. Alah, tak jelas dah. K. Lepas tu M, mega. Diikuti dengan giga dan diakhiri dengan tera, P. Kilo tahu kan? 10 kuasa 3. Mega 10 kuasa 6. Giga 10 kuasa 9. Tera 10 kuasa 12. 12. Ini kena ingat. Okey, bila dia kata dalam gigahertz nak ke berapa kitaran sesaatnya, jadi 1.6 darab dengan 10 kuasa 9. So jawapan dia berapa? 16. Kosong dah berapa kali? 3. Sekejap. 8. Okey. Kosong dah 8 kali. Sebab awak ubah titik perpuluhan kan? 1.6 awak ubah 9 kan? 9 titik. Awak ubahlah. Sampai dapat. Sampai habis. Sampai tu jadi 8 titik. 8 kosong. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so faham? Kalau dia bagi dalam soalan macam yang hari tu ada kan? Katalah bagi 1.3 megahertz. Okey, berapa kitaran sesaat dia? Berapa kitaran sesaat dia? Macam mana nak buat pengiraan? 1.3 darab dengan 10 kuasa 10 kuasa? 6. 6 sebab mega 6, 10 kuasa 6. Jadi 1.3 kita ubah titik pilihan 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So okay. Kalau dia bagi soalan 2.8 terahertz, berapa kitaran sesaat? Okay, Nur Ain Syamimi, boleh tolong jawab.
Kalau tak tahu tak apa, cakap tak tahu. Janganlah diam ni. Okey, 3 orang ada. Okey, ada. Okey, apa? Boleh cuba jawab? Tak pasti. Okey. Ada siapa pun nak bantu? Cikgu saya. Okey, Parwisha. Saya Sugashini cikgu. Kenapa saya nampak Parwisha yang macam bercakap? Okey, Sugashini. Okey, Sugashini. 2.8 darab 2.8 darab 10 kuasa 12. 10 kuasa 12. Sebab dia tera, awak pergi ke sini tengok. Okey, tera 10 kuasa 12. Jadi, okey tadi kan 2.8 darab 10 kuasa 12. Yang tak cantik lah nama saya. Lambat saya sini. So maksudnya 2.8 ni awak ubahlah 12 titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, titik kat sini. So tak kosong, kosong, kosong. Jawapannya 28. Kosong ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kosong ada 11. 28, lepas tu kosong 11 kali. Okey, gambar yang bawah. Manakah prosesor yang di bawah lebih pantas? Kita ada 1600 MHz. Okey, dan satu lagi CPU kita ada 1.2 GHz. Agak-agak awak yang mana yang paling laju? A ke B? Ha? B. B. Sebab dia gigahertz. Gigahertz kosong kuasa 10 kuasa. Giga 10 kuasa. Kuasa? 9. Dalam mega 10 kuasa? 9. Mega. 6. Okay, good. So ini je. So jawapan dia B. Kalau disuruh tandakan right, okay, tanda right. Okay, jelas setakat ini? Jelas. Tengok kan? Nampak saya dah cakap awal baru tu. Okay, address bus. Okay, ataupun bus alamat. Okay, bus alamat. Bus yang digunakan untuk Memindahkan data. Kurang tepat sebab dia address, dia bukan data. Address dia alamat. So tugas dia bus yang digunakan untuk Membawa alamat lokasi. membawa alamat. Siapa cakap tadi? Dino sini. Okay, Dino sini. Okay, good. Membawa alamat lokasi ataupun memegang alamat lokasi pun diterima. Paling tepat yang Dino cakap lah, membawa alamat lokasi yang menempatkan data dan arahan dalam ingatan utama. Ingat ya, kalau address bus, dia mesti bawa alamat, dia bukan bawa data. Itu tugas orang lain. Itu tugas data bus. Okey, data bus. Bus yang digunakan untuk memindah pun boleh, membawa pun kita terima. Okey, memindahkan data antara pemproses ingatan dan peranti input output dan juga antara daftar unit kawalan dan ALU. Okey. Kontrol biasanya kawal. Bus yang digunakan untuk mengawal operasi. Okey, mengawal pun diterima. Tulis penuh, mengawal operasi keseluruhan sistem. Okay, ini pun kita dah belajar minggu lepas. Okay, next, seterusnya 1.2.3 mengkaji perbezaan pemproses linear dan pemproses semasa. Okey, dikenali, pemproses linear dikenali sebagai pemproses bersiri, iaitu memproses data dan arahan secara berjujukan. Okey, kalau berbeza dengan pemproses semasa, sebagai proses apa? Selari. Kalau linear bersiri, semasa adalah selari. Iaitu memproses beberapa data dan secara serentak. Okey, perbezaan dia. Kita tengok pemproses linear dulu. Apa keberkesanan pelaksanaannya? Pelaksanaannya yang Dia kurang efektif. kurang efektif. Okey, kalau pemproses semasa
Pelaksanaannya kalau yang ini kurang efektif, yang ini Lebih. okey, lawan dia lebih efektif. Kita dapat panjang kompleks. Okey, kita tengok perbezaan yang kedua iaitu bilangan tugas yang dilakukan. Okey, kalau pemproses linear, okey, hanya boleh melakukan Satu tugas. satu tugas je. Habis fetch baru decode. Habis decode baru nyakut. Lepas sudah habis satu baru buat yang kedua. Okey, kalau pemproses semasa boleh melakukan Pelbagai. banyak. Okey, banyak tugas dalam satu masa. Okey, kita tengok perbezaan daripada kelajuan, dari segi kelajuan. Kalau pemproses linear, kelajuan dia apa? Lebih apa? Perlahan. Sebab kenapa? Kenapa dia perlahan? Kenapa dia perlahan? Dia melakukan tugas pada satu masa. Sebab dia buat tugas. Dia melakukan satu tugas dalam satu masa. Okey, berbanding dengan pemproses semasa lebih kelajuannya lebih pantas kerana dapat melakukan pelbagai tugas dalam satu masa. So, kesimpulannya pemproses semasa ni dapat menjimatkan masa lah berbanding dengan pemproses linear. Kalau contohnya kita nak buat kerja, kata nak dobi baju. Okey, kalau kita guna pemproses semasa, contohnya kita dapat selesaikan dalam masa 2 jam je daripada proses membasuh sampai mendobi. Okey, tapi kalau kita guna pemproses linear, kita mungkin akan ambil masa 3-4 jam sebab dapat satu per satu. Okey, membincangkan penterjemah pelbagai aras bahasa pengatur caraan. Okey, hanya bahasa apa tidak perlu diterjemah? Bahasa apa yang tak perlu diterjemah? Bahasa mesin. Bahasa mesin. Sebab bahasa mesin tu bahasa apa? Bahasa yang 01. kerana bahasa, itu bahasa mesin. Kerana bahasa mesin adalah bahasa yang komputer faham. Bahasa mesin je komputer faham, bahasa lain dia tak faham. Bahasa mesin tu apa? Bahasa apa? Kosong, apa yang terlibat bahasa mesin? 01. 0 dan 1. Itu je komputer faham, 0 dan 1. Okey. Yang kedua, bawah dia tu, bahasa apa tidak boleh dilaksanakan terus kerana komputer tak faham. Dia perlu diterjemahkan dulu. Aras tinggi. Okey, good. Bahasa aras tinggi tidak boleh dilaksanakan terus kerana komputer tidak faham dan perlu diterjemah ke bahasa mesin. Bahasa mesin tu bahasa komputer lah, 01 tu. Terdapat 2 penterjemah bahasa aras tinggi iaitu pentaksir, interpreter dan pengcompile ataupun compiler. Apa itu pentaksir? Kita tengok. Pentaksir adalah program komputer yang menterjemah apa tugas dia? Dia terjemah apa? Sekejap ya, bateri laptop saya dah bagi warning. Okey, pentaksir adalah program komputer yang menterjemah Bahasa aras tinggi. okey, dia terjemah bahasa aras tinggi, bahasa aras tinggi kepada Bahasa mesin. okey, kepada bahasa mesin. Okey, interpreter menterjemah arahan-arahan atau pernyataan atau cara kepada bahasa mesin secara ada 2 ya. Okey, dia boleh menterjemah. Nanti awak jawab tau. Okey, saya bagi pilihan. Okey, satu dia menterjemah sekaligus dan satu lagi pilihan adalah dia menterjemah baris by baris. Okey, interpreter apa? Dia menterjemah arahan kepada pernyataan atau cara kepada bahasa mesin secara agak-agak awak yang mana? Baris demi baris ke keseluruhan terus? Baris demi baris. Yes, good. Baris demi baris. Okay, interpreter apa kod objek dalam fail khas? Interpreter simpan atau tak simpan kod objek dalam fail khas? Tidak menyimpan, dia tak menyimpan kod. Dia tak simpan kod objek dalam fail khas. Okey.
Pentaksir ataupun interpreter adalah program ni kita arahan yang diterjemahkan terus dilaksanakan secara baris demi baris. Kod yang diterjemah akan dilaksanakan dengan perlahan ke laju kerana setiap arahan yang ingin dilaksanakan perlu mengalami proses penterjemah. Jadi agak-agak awak dia perlahan sebab setiap baris tu perlu diterjemah. Perlahan. Okey. Kita tengok pengcompile pula atau compiler. Sama juga, compiler adalah program komputer yang menterjemah apa? Menterjemah Bahasa aras rendah. tak. Bahasa rendah tak perlu diterjemah. Sebab apa? Bahasa misin kan? Bahasa misin tak. Bahasa So ini aras bahasa aras tinggi. sama juga pada bahasa misin. Okey, pengcompile menterjemah arahan-arahan atau pernyataan atau cara ke dalam bahasa mesin secara, kalau tadi secara baris demi baris, interpreter, pengcompile agaknya macam mana? Secara apa? Sekaligus ataupun keseluruhan. Atau cara tu. Keseluruhan, secara keseluruhan. Pengcompile akan, kalau pentaksir dia tak simpan kod objek, kalau pengcompile menyimpan. Okey, arahan yang diterjemahkan, kalau pentaksir arahan yang diterjemahkan terus dilaksanakan, kalau pengcompile dia dilaksanakan ke tak? Tidak terus dilaksanakan. Tidak terus dilaksanakan. Sebaliknya, menunggu sehingga semua arahan atau pernyataan tersebut selesai dikompil. Okey. Kod yang telah dikompil akan dilaksanakan dengan pantas. Kerana tidak perlu diterjemah lagi kerana kod objek telah disimpan dalam fail sebab dia ada kod objek. Kalau yang tak ada kod objek, okey, dia terpaksa guna satu lagi software yang ada kod objek ni. Maksudnya lepas dia buat ini, dia terus pergi ke kod objek. Pergi satu software yang untuk terjemah kod objek. Kalau pengcompile, okey, contohnya macam PHP. Okay, dalam PHP tu, dalam software PHP tu dah ada siap-siap kod objek. Pembuat software tu dia dah masukkan siap-siap kod objek dalam pengcompile tu. Okey, aras bahasa atau cara ada dua. Aras tinggi, Rendah. tengok line tinggi, rendah. Okey. Contoh bahasa aras tinggi. Bahasa berasaskan Objek dan visual. Objek dan visual. berasaskan objek dan visual. Okey, satu lagi bahasa berstruktur. Okey, kalau aras rendah Bahasa mesin. kita ada bahasa mesin dan bahasa Himpunan. himpunan. Bahasa himpunan tu biasanya apa? Assembly. Assembly language. Okey, contoh dia pakai kod. Okey, perbezaan ketara. Apa perbezaan ketara dia? Okey, mesti dah cara dia terjemahkan. Okey, pentaksir dia terjemah arahan secara baru je cakap tadi. Baris demi baris. Baris demi baris, pandai. Kalau pengcompile menterjemah arahan Secara keseluruhan. secara keseluruhan. Okey, dapat muka surat 11? Cikgu, Ya. yang atas kata dapat yang pengcompile Pengcompile adalah program komputer yang menterjemah
Menterjemah apa? Saya tanya balik. Sama dengan, tugas dia sama dengan interpreter kat atas tu. Dia terjemah apa? Bahasa aras tinggi. Ya, bahasa aras tinggi kepada bahasa mesin. Dapat? Ada lagi? Muka surat 11? Semua dapat? Okey, kita pergi muka surat yang terakhir, yang bahagian atas tu, perbezaan dia. Okey, pentaksir. Fungsi utama dia menterjemah bahasa aras tinggi kepada bahasa mesin, itu benda yang sama. Dua-dua buat. Pentaksir pembuat, pengcompile pembuat. Okey, menterjemah bahasa aras tinggi kepada bahasa mesin. Itu tugas pentaksir dan pengcompile. Okey, kaedah dia. Okey, kaedah pentaksir menterjemah pernyataan atau cara secara Baris demi baris. baris demi baris. Manakala pengcompile menterjemah pernyataan atau cara secara Keseluruhan. keseluruhan. Dan arahan tersebut akan dilaksanakan kemudian. Kalau interpreter terus laksana. Okay, dapat? Kita pergi ke code objek. Apa perbezaan code objek antara pentaksir dengan pengcompile? Pentaksir apa sebarang code objek? Tidak menyimpan. Pentaksir tak simpan kod objek. Manakala pengcompile menyimpan kod objek dalam fail khas .obj ataupun .o. Okey, masa pelaksanaan. Kalau pentaksir, kod arahan yang diterjemahkan berjalan secara perlahan. Kerana perlu diterjemahkan setiap kali hendak dilaksanakan. Manakala pengcompile, kod arahan yang diterjemahkan berjalan dengan pantas. Okey, siap. Ini, okey. Hari Rabu kita akan masuk topik baru. Topik ni memang asalnya maksudnya ni hari ni, tapi tak boleh kena settlekan yang tu dulu. Sebelum ni. Topik ni nampak menarik ya. Tengok muka surat sebelahnya. Okey, kehadiran jangan lupa isi sebelum keluar kelas. Kehadiran isi dulu. Dah isi? Dah. Okey kelas, terima kasih. Okey, pergi ke kelas.